Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua kerana sudi menonton video dari saya, Cikgu Learning. InsyaAllah, tutorial kali ini saya akan tunjukkan macam mana cara untuk membina soalan menggunakan Google Form. Okey, zaman sekarang ni ataupun musim COVID sekarang ni, ramai guru yang buat kelas online, sama ada melalui WhatsApp ataupun macam-macam kaedah lain lah. Ini saya tunjukkan salah satu cara alternatif untuk guru membina soalan menggunakan Google Form. Okey, kita dekat Google, kita cari Google Form. Okey, kita pilih Google Form. Google Form ni free je, tak payah bayar apa-apa. Pilih yang personalnya, yang ni business ni mungkin berbayar. Kalau personal free je. Okey, ada beberapa pilihan, sama ada nak pilih yang blank assessment, blank quiz dan ada banyak lagi. Biasanya saya pilih yang ni, assessment. Okey, kita pilih assessment. Okey. Di sini dah tersedia soalan apa kita nak buat. Yang ni tajuk. Contoh kita nak buat tajuk apa? Contohnya Sains tahun 6. Okey, yang ni boleh tulis apa-apa saja. Kalau tak nak tulis pun biar dia kosong. Di sini nama murid. Pastikan required ni kita on kan. Kalau kita off, kalau murid tak tulis nama, nanti dia tak ada apa-apa. Kalau kita required, kalau murid tak tulis nama, dia akan suruh tulis nama juga. Okey, kemudian email. Email, kalau kita tak nak email murid, kita cuma pangkah je. Kita delete dia. Kalau cikgu-cikgu nak kutip email murid, boleh biarkan email kat sini. Tapi biasanya saya tak kutip email murid. Sebab ada murid yang tak ingat password email lah, macam-macam. Jadi saya delete yang email. Satu lagi, kalau kita minta email, nanti bila kita bagi link untuk murid jawab soalan, nanti susah untuk murid untuk buka soalan ni. Mungkin murid tak ingat email ataupun tak ingat password email, macam-macam lagi. Jadi nak memudahkan murid, kita tak payah minta email dari murid. Okey, yang ni quiz question. Kita boleh tulis apa-apa saja. Contohnya, sila jawab soalan berikut. Okey. Kita tengok soalan yang pertama. Soalan ni kita boleh pilih nak multiple choice ke ataupun short answer, boleh juga. Contohnya saya buat contoh multiple choice. Soalannya, contohnya soalan sains. Contoh antara berikut yang manakah haiwan? Contoh. Option 1 kita boleh tulis kucing. Yang nombor 2 apple. Yang ketiga kerusi. Pilihan keempat apa lagi, sawi. Kalau nak tambah lagi pilihan, cuma tekan je add other. Biasanya 4 je pilihan jawapan kan. Okey, kemudian kita nak tanda yang mana satu jawapan betul. Kita klik answer key.
Jawapan yang betulnya ialah kucing kan. Kucing. Apple ni kita untick. Kemudian soalan ni kita boleh pilih nak berapa markah untuk satu soalan ni. Kalau satulah. Kalau nak letak dua markah. Jadi bila murid dapat jawab betul, dia akan dapat 2 markah untuk soalan ni. Okay, done. Okay. Jadi jawapan yang betul ialah kucing. Bila murid baca soalan ni, dia jawab kucing, automatik dia dapat 2 markah. Kita bagi 2 markah kat murid. Kalau dia jawab apple ke, kerusi ke, sawi ke, maknanya jawapannya salah, jadi kosonglah markah dia. Okay, ni contoh soalan multiple choice. Soalan yang pertama. Soalan yang kedua, contohnya kita nak buat pilihan lain, tak nak buat multiple choice, kita nak buat soalan subjektif, short answer. Contohnya soalan berapakah jumlah kaki kucing? Okey. Berapa jumlah kaki kucing? Jadi murid akan jawab 3 ke, 4 ke, 5 ke, suka hati dia lah. Jadi answer key ni kita letak dulu jumlah kaki kucing. 4 kita tulis. Silap. Okey, 4. Okey, markah ni kita nak letak berapa? Contohnya kita letak 5 markah. Okey, done. Jadi murid akan jawab kat sini. Dia akan tulis 3 ke, 4 ke, 5 ke. Bila murid dapat jawab betul, dia akan dapat 4 markah. Okey, sangat mudah. Okey, kalau kita tengok kat sini, jawapan yang nombor 1 kita bagi 2 markah. Yang soalan nombor 2 kita bagi 5 markah. Okey. Dia akan total point 7. Sebab 2 soalan je. Satu soalan 2 markah, satu soalan 5 markah. Jadi dia akan tertulis kat sini 7 markah. Kalau semua murid dapat jawab dengan betul, mereka akan dapat 7 markah penuh. Okey. Contoh soalan ketiga, kita nak letak gambar pula. Boleh. Sama ada nak letak gambar dekat soalan ataupun jawapan, boleh belaka. Okey, soalan ketiga, kita nak letak gambar. Kita klik kat sini. Kita pilih gambar dari komputer kita. Contohnya yang ni saya letak gambar. Saya pilih gambar. Okey, gambar yang ni. Okey, yang ni tak ada kena-mengena dengan sains, tapi tak apalah, ni contoh saja. Okey, contoh soalan. Apakah perbuatan tersebut? Okey. Kita pilih multiple choice. Okey, yang pertama rukuk. Pilihan kedua sujud. Pilihan ketiga salam. Okey, contoh 3 pilihan. Kita pilih jawapan dia dulu. Jawapannya sujud. Okey, maka kita letak 3 contohnya. Okey, done. Okey, jadi murid akan lihat gambar ni, apakah perbuatan tersebut, murid akan jawab rukuk ataupun sujud ataupun salam. Kalau mereka jawab sujud, kalau murid jawab sujud, jadi murid tersebut akan dapat 3 poin. Okey, jadi keseluruhan 10 poin kalau murid dapat jawab semua dengan betul. Okey, bila sudah selesai kita bina soalan,
kita akan setting dulu. Klik dekat setting. Okey, dekat bahagian general ni, dia tulis kat sini require sign in. Kalau bagi saya akan untick dua ni. Okey, sebab apa? Untick. Okey, sebab kalau kita tick yang dua ni, murid perlu login menggunakan ID delima mereka. Walaupun setiap murid ada ID delima, tetapi mungkin sebahagian saja yang menggunakan ID delima tersebut. Jadi, kalau kita untick yang ni, murid boleh jawab terus tanpa login ID mereka. Okey, presentation. Yang ni tak ada kena-mengena. Ataupun show progress bar ni, kalau kita nak tick pun boleh juga. Confirmation message. Bila selepas murid submit jawapan mereka, kita nak tulis apa akhir sekali? Biasanya saya akan tulis terima kasih. Okey. Jadi bila murid selesai jawab soalan, akan keluar mesej ini terima kasih. Ataupun apa-apa sajalah kita nak tulis apa pun. Okey, quiz ni. Kalau kita tick immediately after each submission, bila selesai je murid jawab, murid terus dapat tahu yang mana jawapan mereka salah ataupun berapa markah mereka dapat. Kalau kita nak tick yang ni, murid belum tahu lagi macam mana markah mereka. Selepas guru cek jawapan, barulah murid dapat tahu berapa markah mereka. Biasanya kalau nak memudahkan guru, pilih yang ni lah, immediately after each submission. Okay, respondent can see, murid dapat lihat soalan yang belum dijawab, jawapan yang betul, dan jumlah markah mereka. Okay, klik save. Okey. Kemudian, macam mana kita nak berikan soalan ni kepada murid? Okey, senang je. Kita klik send. Okey, send. Klik tanda link. Okey, ni link. Kita cuma copy je link ni. Ataupun saya biasanya guna yang shorten URL. Kalau link yang ni panjang sangat, bila kita klik shorten URL dia jadi pendek je. Kemudian kita copy. Nak copy, klik copy kat sini. Okey, kemudian link ni kita berilah ke murid. Sama ada beri ikut WhatsApp ke, WhatsApp group ke. Murid pun bila dapat link tu, mereka klik link tu dan mereka dapat jawab soalan. Sangat mudah. Okey, seterusnya, macam mana kita nak tahu murid yang dah jawab soalan, berapa markah murid, apa jawapan murid, betul ke salah? Okey, senang saja. Kita cuma klik response. Okey, kita klik response. Okey, masih belum ada murid yang jawab. Okey, kemudian kalau nak tahu murid yang jawab, kita klik yang ni, create spreadsheet. Okey, klik yang ni, create a new spreadsheet. Create. Okey. Maaf ya, sebutan BI saya lemah sikit. Mungkin ada sebutan bahasa Inggeris saya yang tak berapa betul. Okey. Kemudian kita buka browser baru. Kita pergi dekat Google Drive. drive.google.com. Okey. Dan okey, ini kuis yang kita buat tadi, assessment, dan ni response. Kita klik dekat response. Okey, jika ada murid yang dah jawab soalan, nama murid tersebut akan terpapar di sini. Dan ini markah murid. Timestamp. Okey, saya buat contoh ya. Saya buat contoh. Saya sendiri yang jawab soalan tu. Okey.
Link tadi saya dah kopikan. Okey, saya nak paste kat sini. Okey, saya akan jawab soalan. Okey, nama. Ada berikut yang manakah haiwan? Kucing. Berapa jumlah kaki kucing? 4. Okey, contohnya yang ni saya jawab salah. Contohlah. Okey. Kemudian submit. Yang ni, lupa nak delete tadi. Jawablah apa-apa pun. Okey, submit. Okey. Lepas murid jawab soalan, di situ terima kasih. Kemudian murid akan klik view score. Okey, jadi murid akan dapat tahu, okey, ni jumlah markah murid. Cuma dapat 7 daripada 10 markah. Okey, yang betul akan ditanda betul. Yang ni pun betul. Okey. Yang ni salah. Terus jadi warna merah. Sebab salah. Correct answer sujud. Okey. Jadi murid dapat belajar yang mana betul, yang mana salah. Okey. Guru tadi pula mereka akan melihat dekat jawapan murid dekat Google Drive. Ni dekat response. Okey. Ni dah masuk. Cikgu learning. Okey, jadi murid tersebut dapat 7 daripada 10 markah. Okey. Sungguh mudah. Kalau ada apa-apa soalan, boleh komen di ruangan komen. Okey, terima kasih kerana menonton channel Cikgu Learning. Jangan lupa subscribe. InsyaAllah lepas ni akan banyak lagi video-video yang berkaitan sama ada berkaitan dengan pembelajaran ataupun lain-lain. Okay, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.